Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung still lagi chapter 1, part 2. In previous class, kita dah cover learning outcome, first learning outcome, second learning outcome. So, untuk hari ni kita cover learning outcome number 3, step in program development life cycle. What is program development life cycle? Okay, or we just call it as PDLC. PDLC is the process of developing a program and this process associated with creating successful application program. Dia mesti ada step-step tertentu to make sure kita develop successful program ataupun an effective program. Okay, there are 5 steps involved in this PDLC. Start with analysis step, design, implementation or coding step, testing or debug, and last one is maintenance. And lepas maintenance, kalau ada any requirement to make adjustment to the system, so dia akan patah balik ke analysis step, analyze baliklah keperluan apa yang diperlukan. After analysis, design apa yang perlu kita edit ataupun modify the system, dan seterusnya implement balik, test semula sampailah maintenance semula. Okay, kita akan pergi setiap step ni selepas. Okay, analysis step. This is the first step of PDLC. Process done by review the program specification. Other criteria must also be identified. What are the criteria? Example, to identify what are the input for the system. Apa input yang diperlukan untuk kita bangunkan sistem tersebut. Okay, contohnya kalau perlukan data, what kind of data? Data umum, data berat, data markah. Terpulang, ini semua bergantung pada types of system yang kita nak bangunkan. And then, what are the process involved? Ada melibatkan pengiraan, formula. Okay, itu adalah proses. Selepas data diproses, output macam mana nak display? What are the output that will be produced by the system? Nak display macam mana? Dalam bentuk chart, teks, dalam bentuk graph, ataupun dalam sistem keluarkan bunyi. Okay, itu contoh-contoh output. Mesti di-identify masa fasa analisis. Okay, ini simple example for the problem to calculate BMI for a user. Kita tengok kat sini, kita identify first output of this system to calculate BMI for user. What are the output? Of course lah BMI. Berat ni kan? BMI. BMI stand for apa index lah? BMI kan? BMI lah. Berat bahagi tinggi kuasa 2 kan? BMI seseorang. So output dia adalah BMI. Apa input yang diperlukan untuk keluarkan output BMI ni? So of course dia perlukan berat seseorang. Dalam bentuk apa? In kilogram. Okay? Example. And then diperlukan juga ketinggian seseorang untuk dikeluarkan BMI. So itu adalah contoh input. Ada lagi tak input yang diperlukan? Tak ada kan? Sebab formula dia adalah berat bahagi tinggi kuasa 2. Hanya itu yang diperlukan. Berat dan tinggi. Ataupun kalau dia nak display juga nama seseorang tu dengan BMI-nya, diperlukanlah input nama. Kita kalau pengguna sistem kena key in nama, berat, tinggi. Barulah dia akan cakap, okey, nama sekian-sekian, apa BMI-nya. So dia terpulang pada sistem yang kita nak bangunkan. Okey, and then what are the process involved? Okey, proses yang involved, ini cara tulisnya double. What is this? Double. Double maksudnya jenis data tersebut. Dalam programming, double maksudnya nombor dengan titik perpuluhan. Biasanya 2 titik perpuluhan lah kita sebut double. Okay? Atau float, FLOAT.
T. Yang float kan, I float, awak duk minum tu kan float. Floating point maksudnya nombor perpuluhan. So dia nak display BMI dalam bentuk double, nombor perpuluhan. Okay. Weight juga dalam bentuk double. Dia koma. Boleh juga tulis sebagai double BMI, double weight, double height. Tapi kita betul juga kalau dia sekalikan double BMI, weight, height. So kita akan sedia maklum weight and height dalam bentuk double, titik berpuluhan. Okay, and then formula to calculate BMI. Dalam proses juga kan, BMI equal to weight divide by height power of 2. Ini cara tulis dalam coding ya. Power dalam kurungan height 2, power of 2. Okay. Untuk analyze, fasa analisis ni kita panggil IPO. Identify input, process and output. Ini kita panggil IPO. IPO ni saya akan ajar balik semula selepas ni. Maksud saya bukan dalam video ni lah. Okay. Design phase or design step. A programmer needs to develop a series of steps with logical order. Okay. Apa yang terlibat dalam fasa design? Dia ada 2 algorithm. Technique known as algorithm. What are the algorithm? 2 algorithm involve pseudocode and flowchart. Okay. Algorithm is a procedure or formula for solving a problem. A step-by-step problem-solving process where the result is attained in a limited amount of time. That is algorithm. Okay. Some requirement must be satisfied when creating algorithm. First, and unambiguousness. Maksudnya dia tak sama-sama. Ini kena dipenuhi, syarat ni kena dipenuhi masa kita design sistem. First, unambiguousness mean algorithm yang kita bangun tu must be clear, easy to understand walaupun kepada orang yang tak ada background programming. Contohnya kalau awak kerja dalam company, you bangunkan sistem, bos tak semestinya ada pengetahuan tentang pembangunan sistem. Dia mungkin bukan orang IT, tapi dia perlu juga kalau kita tunjukkan dia algorithm of the system, design kita tu dia faham. Itu maksudnya unambiguousness. And then second one is generality. Algorithm dibangunkan must use simple English and does not involve any programming language. Sama jugalah untuk elak orang yang tak ada IT background or programming background daripada susah untuk faham algorithm. And then third one, correctness. Algorithm must be accurate. Kenapa nak accurate? To produce effective program. Kalau algorithm tak accurate, dia akan jadi kita nak output lain, keluar output lain. Maksud dia tak penuhi syarat correctness, algorithm correctness. Salah di masa design. So salah lah dia kita punya hasil. And then finiteness. Finiteness adalah algorithm must have limitation or ends when it done. Dia tak boleh infinity. Dia mesti berhenti bila syarat dipatuhi. Bila syarat dipenuhi, stop. Tak boleh sistem tu sampai kalau kita klik stop, dia tak boleh stop. That is not a good system. So algorithm mesti ada finiteness. Bila sistem akan stop. Kalau you buka Microsoft Office Word, bila apps tu akan stop? Bila you close file, kan? Itu finiteness lah. Dia memenuhi satu syarat, dia boleh stop. Okay? Kalau tak boleh stop, awak pun marah lalu kan? Kalau guna sistem apa ni tak boleh tekan apa-apa. Okay. 3. Algorithm consists of pseudocode, flowchart. Okay. Before algorithm is created, 3 types of control structure should be understood. Okay, apa control structure yang terlibat dalam sistem development ataupun algorithm ya? Mesti tahu control structure dia apa dia? Control adalah pattern to control the flow of program
modul. So dia ada 3. Satu sequential, another one selection, 3 repetition. Kalau sequential tu sistem dari mula direct je sampai habis, stop. Kalau selection di pertengahan jalan dia ada pilihan, yes, no, true, false. Kalau ya ke kanan, kalau not ke kiri. For example, maksudnya selection, user buat pilihan di pertengahan. Okay. Kalau sistem ATM tu nak keluarkan duit atau nak tengok bank statement aja kan, contohnya nak tengok baki. So dia ada pilihan selection, and then last one is repetition. Masih nak meneruskan? Kalau sistem tanya yes, press N to stop, yes to continue. Orang tahu guna sistem macam tu kan. So kita pun press Y for yes, kita nak ulang. So dia ulang semula. Itu algoritma ataupun sistem yang melibatkan repetition. Okay, what is pseudocode? Okay, pseudocode, ini pseudocode ni one of the algorithm. Algorithm ada 2, saya sebut tadi. Satu pseudocode, second one is flowchart. Okay, now is pseudocode. What is pseudocode? A semi-formal English-like language with limited vocab used to design and describe algorithm. So kita pakai simple English, vocab tertentu. Kalau kita nak terima data, kita sebut read, get, kita pakai 2 vocab tersebut. Okay, itu contoh. Every statement in pseudocode involve keyword. Contoh tadi lah, to receive data kita pakai get, receive, keyword terlibat. Each pseudocode statement should be written in a separate line. Mesti proses kedua, baris kedua, baris seterusnya. Tak boleh campur macam buat karangan satu, semua in one paragraph. Boleh lah. Okay, ini example of pseudocode. Okay, kalau you tengok sini, to calculate BMI of a user, tadi kita dah buat IPO, identify output, process and input. Now is to produce pseudocode for the system to calculate BMI. Okay, so pseudocode dia, ini contoh dia, begin. Begin maksud, ini wajib lah, begin or start. You boleh pakai begin or start. Declare, ini dia punya what to be declared, input ataupun output yang terlibat dalam sistem kita. So kita declare BMI, output kita BMI sebagai double. Kita declare nanti dia nak display dalam bentuk titik perpuluhan. Kita declare juga kita ada input weight dalam bentuk titik perpuluhan. Kita declare juga height dalam bentuk titik perpuluhan. Maksudnya kita kata 3 variable ni kita nak guna dalam proses calculate BMI. Okay, itu kita declare apa pemboleh ubah yang terlibat. Okay, so pemboleh ubah yang terlibat adalah BMI, weight and height. Jenis apa? Double. Jenis data type. Komputer dia tak faham. Nanti nak display tak tahu nak display macam mana dia kata. So kita kena bagi tahu display sebagai double dalam titik perpuluhan. Lepas kita declare maksudnya kita sediakan tempat dalam ruang memori. Hai komputer, sediakan 3 tempat ni. Tempat untuk simpan data BMI, tempat untuk simpan data weight, tempat untuk simpan data height. That is declaration process. Kita pergi kat memory komputer, kita cakap sediakan 3 tempat ni. Okay. And then read. Read maksudnya terima input, or get pun boleh read. Kita dapat dari siapa? User akan key in. Apa-apa user akan key in, kita letak dalam read. Read, weight and height. User akan key in berat dan tinggi. And then, bila dah terima, komputer pun akan calculate. BMI equal to weight divide by height power of 2. Okay, ni kita bagilah formula kat dia. Display. Display apa output tadi? BMI N. Okay, kalau perasan pseudocode ni dia mesti tally dengan kita punya IPO, input process output yang tadi. Okay, this is example pseudocode to find the area of a circle. Okay, begin, start or begin, declare double radius. Radius
bahasa Melayu itu sebut apa? Radius R kan? R kuasa 2 selalu. Ingat tak formula untuk kira circle, area of circle, luas bulatan. Okay. Declare juga area as double constant double pi. Constant maksudnya pi ni, nilai pi tak pernah berubah, 3.142. Berjenis double kan, ada titik perpuluhan kan, double. Read radius, so maksud read ni, user of the system, pengguna sistem akan key in lah nilai radius. Bila di key in radius, barulah kita boleh, komputer boleh calculate area equal to pi. Pi berapa? 3.142 darab radius power of 2. Radius jejari kan, jejari kuasa 2. Okay. So dah kira display area. Nampak tak? Dekat declare ni kita dah declare ruang area. So display kita boleh pakai area sebab kita dah declare tempat area. N. Okay. Example seterusnya, identify whether a number is a positive or negative. Okay. Begin. Ni awak bayangkan macam mana agaknya sistem dia nak identify nombor tu positif atau negatif. Kalau kita kat kepala kita, kita boleh tahu kan, kalau kecil dari kosong, negatif lah. Kalau besar daripada kosong, positif lah. Simple. So, idea tu kita nak bagi tahu pada komputer how. Okay, macam ni ya. Declare in num. Maksudnya apa-apa variable, ruang dalam memori kita nak simpan. Nama apa pun boleh. Num. Okay, sini dia bagi contoh. Num berjenis integer. Integer maksudnya nombor bulat. Integer awak dah belajar matematik dulu. In num. Hai lah memori, kita kata memory of the computer, sediakan saya satu ruang bernama num yang akan simpan nilai berjenis integer. Itu maksud declaration. Okay. Komputer pun letak satu ruang dekat memori dia tu nama num. Num ni hanya menerima nilai in, nombor bulat sahaja. Itu declare. Okay. Get num. Get apa? Get means komputer dia akan request pada user, pengguna sistem tu key in num. Kalau user key in 8.5, so komputer hanya akan terima 8 lah. Sebab kita dah cakap dekat memori tadi integer, tak nak nombor perpuluhan, bukan double kan. So komputer hanya akan terima 8. Contohnya kalau user key in 8.5 kan. Kalau user key in 8, okey lah, selamat lah. Okay, get num, user pun key in. Okay. If maksudnya jika nombor yang user key in tu greater than 0, sistem akan display positive number. Else maksudnya kalau user key in num less than 0. Ia berlawanan dengan pernyataan if yang pertama ni. Else, kalau user key in less than 0, display negative number n. Okay. Okay, another example. Okay, saya akan stop selepas ni. Awak boleh tolong ulang-ulang tengoklah video ni. Okay. Hopefully ni slide. Lepas ni tak ada dah slide pseudocode. Okay. Example seterusnya. To get 3 numbers and find total sum and average of the 3 numbers. Kita nak terima 3 nombor daripada user. Lepas kita dapat nombor, kita tanya, nombor berapa? Saya tanya kan, 3 orang student. Awak 3 orang bagi saya seorang satu nombor. Awak bagi nombor berapa? Kalau student pertama bagi nombor 1. Student kedua bagi 10. Dan student ketiga bagi 2. Okey, 1, 10, 2. Tadi kan? Okey, 3 nombor. Saya kena total kan, 10, 1, 10, 2 tadi berapa? 13 lah sepatutnya. Saya kena display 13 dan saya akan keluarkan average 13 bahagi 3. Susah pula 13 bahagi 3 kan. So dalam ada titik perpuluhan lah. Okey, yang itu kita nak sistem kita buat. So kita tengok in pseudocode nak tulis macam mana. Begin, declare in number. Declaration kita pergi dekat memory of a computer. Bayangkan awak boleh masuk dalam komputer kan.
So you pergi dekat memory, you cakap, hi memory, sediakan aku satu ruang untuk simpan nombor, kan? Untuk simpan nombor, untuk simpan sum ataupun jumlah hasil tambah tu, untuk simpan count, untuk simpan double average. Okey, yang ini agak susah awak nak faham ni saya rasa. Tapi tak apa, kalau yang example 1.5 tak boleh faham pun, okey, tengok je dulu. Initialize, saya kata bagi nilai awal sum kosong, count kosong. Count ni siapa? Count ni tukang kira. Okey, count ingat dia adalah tukang kira. While selagi count less than 3, count kan kosong, selagi dia, so kosong less than 3, selagi count kurang dari 3, get number. So user akan key in number. First number 1, user kata kan. So calculate sum, sum kosong kan, sum 0 equal to 0 plus 1. Tadi user key in 1, kan saya sebut 1 tadi, so 1. Sum sekarang 1. Kalau ada kertas tolong tulis dulu. Calculate count plus plus. Count plus plus sama juga count plus 1. Count plus plus maksudnya kosong tambah 1 lah. Count bernilai kosong plus 1. Count sekarang bernilai 1. Okay. So dia tak pergi compute dia jumpa y ni, nampak tak dia indentation dia masuk sikit kan, 4 baris ni masuk. Lepas count plus plus dia akan patah balik. While count less than 3, count sekarang bernilai berapa? 1 tadi kan. Okay. 1 lebih kecil dari 3, yes. Get number. Dapatkan nombor lagi. Tadi 1, orang kedua pun jawab 2. Contoh nombor kedua dia akan key in 2. Sorry, 10 lah. Tadi saya bagi contoh 10 kan. Okay, calculate sum. Sum equal to 1. Betul tak 1 tadi? 1 plus nombor yang kedua masuk 10. Jadi, sum yang baru bernilai 11. Awak ada kertas tulis, sum yang baru bernilai 11. Calculate count plus plus. Count tadi bernilai 1. 1 tambah 1. Count kedua. Count sekarang bernilai 2. Dia dipatah balik dekat while. 2 less than 3. Yes. Get number. Dia minta lagi nombor. Tik, 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 tik. Dia minta nombor. Nombor ketiga dia bagi nilai 2 contohnya. So calculate sum equal to 11 plus 2. Sum sekarang bernilai 13. Calculate count plus plus. Tadi 2 kan? Tambah 1, 3. Jadi patah balik. While 3 less than 3? No. Okay, so dia takkan buat lah. Dia takkan buat ni. Family dia ni, dia takkan buat. Dia akan terus lompat ke compute average equal to sum berapa tadi? 13. Betul? 13 divide to count. Count nilai terakhir count adalah 3. Tadi betul? So, 13 bahagi 3. Print or display sum 13, average dia berapa? 13 bahagi 3. Awak kira lah guna calculator kan? So, dia akan display lah 13 dengan nilai average. 13 bahagi 3, N. Okay. Okay. Saya stop setakat ini. Flowchart saya akan buat video lain ataupun kita akan jumpa dalam Google Meet. Okay, bye-bye.